Terima kasih terus setia bersama kami. Anda menonton Buletin 1.30. Saya Izrina Amir Hamzah, kekal setengah jam terus berinformasi. Yang di-Pertuan Agong perkenan 14 akta diluluskan Parlimen. Istana Negara nafi Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong mohon bubar Parlimen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan Buletin 1.30 dengan laporan sidang Dewan Rakyat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenan 14 akta untuk diluluskan selain isu kemiskinan dan ekonomi turut menjadi tumpuan pada sidang pagi tadi. Butiran lanjut bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki dari Parlimen. Silakan Fahmi. Terima kasih Intan di Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenankan 14 akta termasuk Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti yang diluluskan mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 lalu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata, akta lain yang turut diperkenan ialah Akta Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Pembubaran 2022 dan Akta Sistem Insuran Pekerja Pindaan 2022. Akta Keselamatan Sosial Pekerja Pindaan 2022. Keempat, Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022. Kelimanya, Akta Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Pindaan 2022. Keenam, Akta Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2022. Ketujuh, Akta Kehadiran Wajib Pesalah-pesalah Pindaan 2022. Kelapan, Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pindaan 2022. Kesembilan, Akta Mahkamah Kehakiman Pindaan 2022. Ke-10, Akta Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan 2022. Ke-11, Akta Perhutanan Negara Pindaan 2022. Ke-12, Akta Tabung Angkatan Tentera Pindaan 2022. Ke-13, Akta Racun Pindaan 2022 dan akhir sekali ke-14, Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022. Tan Sri Azhar berkata demikian pada permulaan sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Beliau turut memaklumkan mengenai perutusan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim yang menyatakan persetujuan Dewan Negara terhadap kesemua 25 rang undang-undang diluluskan Dewan Rakyat pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14. 2.9 juta isi rumah yang berpendapatan kurang RM4,850 dikategorikan sebagai kumpulan B40 di negara ini. Manakala bagi kumpulan M40 juga meliputi 2.91 juta isi rumah. Dewan Rakyat dimaklum kategori itu adalah berdasarkan survey pendapatan isi rumah dan kemudahan asas tahun 2019. 20 pendapatan lebih daripada 10,000 pendapatan isi rumah, lebih daripada RM10,960 meliputi 1.46 juta isi rumah. Pengelasan kumpulan pendapatan ini penting untuk kerajaan menyalurkan bantuan secara bersasar, umpamanya bantuan keluarga Malaysia kepada isi rumah berpendapatan RM5,000 ke bawah, peranti siswa oleh Kementerian Komunikasi Multimedia, juga B40. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ingin mengetahui perangkaan terkini kategori pendapatan berkenaan isi rumah mengikut kategori B40, M40 dan T20. Datuk Seri Mustafa berkata, ketika ini Jabatan Perangkaan Malaysia sedang melaksanakan survey pendapatan, perbelanjaan dan kemudahan asas 2022 melibatkan 92,000 isi rumah bermula Januari hingga Disember tahun ini.
Ia mengambil kira antaranya perubahan struktur pendapatan dan perbelanjaan, kos sara hidup, demografi serta lokasi isi rumah. Katanya kategori kumpulan pendapatan isi rumah yang baru akan memantapkan lagi penggubalan dasar dan menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar. Turut dimaklum, jumlah penduduk miskin dan miskin tegar seluruh negara menurun kepada kira-kira 130,000 orang setakat 3 Oktober lalu, berbanding lebih 262,000 orang tahun lalu. Ia susulan pembukaan semula sektor ekonomi pasca pandemik. Selain penurunan kadar pengangguran, kerajaan juga komited meneruskan program membasmi kemiskinan dengan memulakan projek rintis melibatkan 110 lokaliti seluruh negara. Jadi langkah-langkah yang diambil untuk meringankan beban rakyat, dan dalam belanjawan mungkin langkah-langkah seterusnya akan diumumkan oleh kerajaan. Terima kasih. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Mustafa, kerajaan akan menyemak semula kategori kumpulan pendapatan bagi kajian sebaru Penggal Rancangan Malaysia ke-12 awal tahun depan. Sementara itu, kerajaan yakin sasaran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 5.3% hingga 6.3% bagi tahun ini dapat dicapai. Ia susulan Bank Dunia menaikkan unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia kepada 6.4% bagi 2022 berbanding 5.5% yang dianggarkan sebelum ini. Walaupun persekitaran ekonomi global amat mencabar, ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan lebih kukuh sebanyak 5% pada suku pertama dan 8.9% pada suku kedua tahun ini. Berikut adalah di antara petunjuk ekonomi yang membuktikan prestasi ekonomi negara menggalakkan. Yang pertama, jumlah ekspor meningkat sebanyak 30.3% kepada RM1 triliun pada 8 bulan tahun ini. Yang kedua, jumlah jualan kenderaan penumpang dan komersial meningkat 63% kepada kira-kira 450,000 unit pada Januari hingga Ogos tahun ini. Yang ketiga, ketibaan pelancong meningkat kepada 3.2 juta bagi Januari hingga Julai tahun ini, dan kadar pengangguran sudah turun kepada 3.7% pada bulan Julai. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parsi Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, mengulas mengenai tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih perlahan tahun depan. Malaysia, kata Datuk Seri Mustafa, juga tidak terkecuali menerima tempias cabaran berkenaan. Sekian laporan saya dari Parlimen. Kembali ke Seri Pentas. Jangan ragu cuba. Rasakan yang baharu, jom dulu. Bertemu kembali, Istana Negara menafikan laporan yang mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk memohon pembubaran Parlimen hari ini. Perkara itu disahkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin. Jelas Datuk Seri Ahmad Fadil Al-Sultan Abdullah kini berada di Singapura dan berita itu adalah palsu. Portal sama turut melaporkan jadual Perdana Menteri hari ini dipenuhi mesyuarat dan tiada temujanji ditetapkan untuk urusan menghadap di Istana Negara selama beberapa hari. Semalam, blogger dan aktivis Datuk Zaharin Muhammad Yassin menerusi hantaran di Facebook memaklumkan jangkaan Perdana Menteri untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong pagi ini. Kelmarin Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam memaklumkan mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO bersetuju pilihan raya umum ke-15 diadakan pada tahun ini, dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempersembahkan tarikh pembubaran Parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong selaras Perkara 40 /1 Perlembagaan Persekutuan. Mangsa banjir kilat di Johor terus meningkat kepada 271 orang membabitkan 79 keluarga dengan 4 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di 3 daerah berbanding 245 mangsa banjir 8 malam tadi. Kulai kekal sebagai daerah paling teruk terjejas dengan mencatatkan 159 mangsa banjir dari 41 keluarga, meningkat berbanding 150 orang semalam. Mereka kini ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Batu. Selain itu,
mangsa banjir di Keluang yang berlindung di 2 PPS turut meningkat kepada 60 orang dari 22 keluarga. Mereka ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Renggam dan PPS SK Sungai Linau. Di Pontian pula, PPS SK Melayu Raya kekal dengan 52 mangsa dari 16 keluarga. Bilangan kes rasuah membabitkan pelaku wanita semakin meningkat dan membimbangkan. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, daripada 824 wanita yang ditahan, 356 dituduh di mahkamah dalam tempoh 2017 hingga Ogos lalu. Katanya 308 wanita ditahan bagi tuntutan kes palsu, 249 menerima rasuah, 90 memberi rasuah dan 82 salah guna kuasa. Selebihnya pula melibatkan kesalahan lain berkaitan rasuah. Situasi itu berbeza jika dibandingkan ketika beliau mula berkhidmat dengan agensi itu sebelum ini apabila tidak banyak tangkapan dibuat terhadap wanita. Dalam perkembangan lain, beliau berkata undang-undang berkaitan pembiayaan dana politik perlu disegerakan bagi memastikan ahli dan parti politik mengisytiharkan dana diterima mereka sama ada dari dalam dan luar negara serta bagi mengenal pasti punca dana itu diperolehi. Jangan aku cuba. Rasakan yang baharu, jom dulu. Dalam usaha untuk mengetengahkan jenama tempatan serta memenuhi permintaan pelanggannya yang semakin meningkat sempena musim perkahwinan, Ion Malaysia mengambil inisiatif memperkenalkan koleksi busana pengantin bertemakan permaisuri sehari. Koleksi yang julung kali ditawarkan itu menampilkan koleksi pelbagai saiz dan sedia dipakai RTW dengan harga mampu milik. Ini adalah kali pertama Ion mempersembahkan Ion Raja Permaisuri daripada Puteri, label Ion sendiri. Dan untuk Permaisuri sehari ini, konsep kita adalah membawakan koleksi busana perkahwinan yang mesra bajet, yang sesuai untuk pelbagai bentuk badan, yang senang untuk dipilih dan dimiliki. Kami ingin membantu pengantin-pengantin baru untuk mengadakan majlis perkahwinan mereka dengan senang, dengan bajet yang mereka boleh tak payah nak bimbang macam mana nak membuat yang terbaik untuk merealisasikan majlis perkahwinan impian mereka. Beliau ditemui pada majlis pertunjukan koleksi Permaisuri Sehari yang mula dilancarkan 26 September lalu di Ibu Negara. Tambahnya, pameran perkahwinan itu menawarkan koleksi busana pengantin dari beberapa jenama tempatan seperti Puteri, Shashas Designer dan Nana Bridal. Ia boleh dikunjungi di 8 Ion terpilih iaitu di Taman Maluri, Alpha Angle, Bandar Utama, Mid Valley, Shah Alam, Kota Baru, Kuching dan Nilai. Majlis Pemulihan Negara MPN memandang serius kebajikan golongan rentan iaitu kumpulan paling terjejas akibat pandemik COVID-19. Lebih parah, mereka turut berdepan kenaikan kos sara hidup hingga menjadikan mereka menjunam ke kategori B60 berbanding M40 sebelum ini. Bagi MPN, sekiranya tindakan segera tidak diambil, ia boleh mengganggu produktiviti dan memburukkan lagi jurang pendapatan negara. Berikutan syah mesyuarat MPN tahun lalu, Yayasan Hasanah dengan kerjasama Yayasan Chowkit menyalurkan bantuan kepada 7,737 isi rumah di fasa 1 dan dijangka memanfaatkan lebih 8,000 isi rumah di fasa 2. Menurut ahli MPN, Datuk Dr. Hartini Zainuddin, biarpun negara beralih ke fasa endemik, masih ramai rakyat memerlukan bantuan. You cannot give one bakul makanan. I'm sorry, it's not enough. The reason we gave bakul makanan was to map and find out where they were. So now that we have this 15 to 17,000, it is a sample population that we can actually do intervention, making sure that this 17,000 households will be able to get food at least 5 days a week. Beliau yang juga aktivis kanak-kanak akan membentangkan cadangan lanjut bagi mengukuhkan inisiatif keselamatan sosial dan kebajikan golongan rentan kepada mesyuarat MPN yang akan datang. It's not a matter of just money, you know. It's a matter of will. And it's a matter of what is the priority. And if the priority of this country is the recovery and ensuring that every person in Malaysia does well, then everybody has to do its part. Everybody. Not one, not two,
everyone, you and me. Cadangannya sebelum ini adalah antara 16 perakuan MPN yang dilaksanakan kerajaan tahun lalu. Bajet 2023 yang akan dibentangkan Jumaat ini diharap akan terus menyediakan peruntukan besar kepada Sabah dan Sarawak. Ini bagi melaksanakan projek pembangunan khususnya infrastruktur dan pendidikan di kawasan pedalaman. Dana ini penting kerana masih banyak kawasan pedalaman belum dilengkapi infrastruktur asas seperti jalan raya yang baik, air dan elektrik. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Ekonomi Universiti Teknologi Mara Sabah, Hairniza Roxanne Marcus berkata, kerajaan negeri juga perlu bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dalam menyalurkan maklumat tepat berhubung data kemiskinan agar keperluan penduduk dapat diperincikan. Pembangunan jaringan jalur lebar internet juga perlu dititik beratkan kerana telah terbukti kemudahan telekomunikasi itu menjadi penggerak pelbagai sektor terutama pendidikan dan pelancongan. Di bawah bajet 2022, 5.16 bilion ringgit diperuntukkan kepada Sabah dan 4.67 bilion ringgit untuk Sarawak bagi tujuan perbelanjaan pembangunan. Kita ke laporan luar negara. Susulan insiden rempuhan di Stadium Kanjuruhan Malang, Indonesia, satu pasukan khas ditubuhkan di antara pasukan polis dan beberapa agensi lain bagi menyiasat punca sebenar kejadian selari dengan gesaan Presiden Joko Widodo yang mahu siasatan terperinci mengenainya segera dibuat. Ketua Polis Republik itu, Jeneral Listio Sigit Prabowo memaklumkan pasukan khas terbabit turut akan meneliti isu berkaitan kelancaran proses kawalan dan penyelenggaraan dilakukan dari awal sehingga tamat permainan. Jelas Jeneral Listio, hasil siasatan yang bakal dimaklumkan dalam tempoh terdekat itu juga diharap dapat mengheret pihak bertanggungjawab ke muka pengadilan bagi tindakan sewajarnya. Setakat ini, keterangan daripada barisan pemain dan kejuru latihan pasukan Arema dan Persebaya sudah diambil oleh pihak berkuasa. Selain itu juga, beliau turut berharap daripada hasil siasatan berkenaan satu kaedah yang lebih teratur dan sesuai bakal dilaksanakan oleh Persekutuan Bola Sepak Seluruh Indonesia PSSI bagi memastikan kejadian sedemikian tidak akan berulang. Angka kematian akibat bencana alam yang disebabkan oleh taufan Ian kini telah meningkat kepada 83 orang. Sementara itu, ratusan ribu penduduk di Florida dan Carolina terpaksa bergelap kerana terputus bekalan elektrik. Misi mencari dan menyelamat mangsa yang terperangkap akibat banjir masih diteruskan. Selepas Florida, Ian kemudian mengganas di South dan North Carolina sekaligus mengakibatkan paras air naik mendadak. Jalan raya terputus hubungan dan kebanyakan kediaman turut ditenggelami air. Ian yang direkodkan taufan kategori 4 merupakan antara ribut terkuat pernah membadai Amerika Syarikat. Ramai mangsa terputus hubungan dengan dunia luar ekoran servis telekomunikasi yang terhad. Lebih malang, bekalan air bersih juga semakin berkurangan. Dalam tempoh 24 jam lalu, hampir 850,000 penduduk terputus bekalan elektrik. Kita ke laporan sukan. Harapan untuk menyaksikan wakil tunggal negara Goh Jin Wei cipta kejayaan pada kejohanan badminton terbuka Vietnam tidak kesampaian. Berdepan pemain tuan rumah yang juga merupakan pilihan ke-6 kejohanan Nguyen Thuy Linh, Jin Wei tewas menerusi permainan straight set. Namun kejayaan mara ke perlawanan akhir tetap satu pencapaian membanggakan buat Goh Jin Wei. Kali terakhir Goh Jin Wei melangkah ke pentas final adalah pada Jun tahun lalu di kejohanan antarabangsa Sepanyol menyaksikan dia tewas kepada rakan senegara Eskisona. Aksi akhir di Ho Chi Minh, Jin Wei berdepan sorakan padu penyokong tuan rumah ketika dia turun berdepan Nguyen Thuy Linh bagi penentuan kejuaraan perseorangan wanita. Agak sengit pada pertarungan set pertama, kemenangan bagaimanapun memihak Thuy Linh menerusi keputusan 21-15. Jin Wei cuba bangkit pada aksi set kedua namun segalanya serba tidak menjadi sebelum dia akhirnya terpaksa akur dengan kekalahan 13-21 memberikan kejuaraan kepada Thuy Linh. Hanya 32 minit diperlukan pihak lawan untuk bergelar juara kali kedua tahun ini selepas kejohanan antarabangsa Belgium. Dalam pada itu, aktiviti hujung minggu turut dimeriahkan dengan pelepasan larian amal MSDEF sempena Minggu Kesedaran Orang Pekak Antarabangsa semalam. Berlangsung di dataran di BKL 1, acara larian turut menyaksikan penyertaan penaung diraja MSDEF, Raja Pahang, Tengku Mahkota, Tengku Hasanat Ibrahim Alam Shah bersama Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lian Kerr.
Hampir 1,000 peserta tampil mengambil bahagian pada acara ini. Larian amal MSDF juga bertujuan bagi membantu tabung pembangunan Sukan Orang Pekak Malaysia. Turut meriah ialah saingan lompat tali peringkat negeri dan juga kebangsaan yang diadakan di Stadium Taman Tasik Siti Wangsa di Ibu Negara Sabtu lalu. Digerakkan secara rasmi dan aktif menerusi penubuhan Persekutuan Lompat Tali Malaysia MyJERF sejak 2003. Ia bukan sekadar sukan riadah tetapi juga mempunyai medan kompetitif. Antaranya menerusi kategori berirama dan prestasi tinggi yang dipertandingkan di pelbagai peringkat umur bagi lelaki, perempuan dan juga campuran. Ia memerlukan kecergasan dan kemahiran tersendiri peserta mengolah aktiviti lompatan secara individu mahupun berkumpulan untuk meraih keputusan terbaik. Harapan Arab Saudi untuk ke peringkat suku akhir futsal AFC Piala Asia tidak kesampaian walaupun berjaya mengatasi Korea menerusi kemenangan 4-0 selain kekalahan yang dialami Vietnam. Posisi akhir yang ditentukan menerusi kelebihan jaringan menyaksikan Arab Saudi berputih mata. Sebaliknya, Vietnam ceria mengiringi Jepun ke peringkat seterusnya. Kemenangan besar dicari Arab Saudi untuk terus menghidupkan peluang mara ke suku akhir. Berdepan Korea Selatan, aksi cemerlang disajikan Arab Saudi dengan Farhan Ali membuka jaringan seawal minit keempat dan Arab Saudi tambah selesa selepas Fahad Muhalil Rudaini mengadakan kedudukan pada minit ke-12. Minit ke-23, Farhan menjaringkan gol kedua peribadi sebelum Fahad turut menjaringkan 2 gol menerusi jaringan pada minit ke-39 melengkapkan kemenangan 4-0 Arab Saudi ke atas Korea. Hasrat untuk menyaksikan Vietnam ditundukkan dengan jumlah jaringan besar tidak menjadi kenyataan buat Arab Saudi. Vietnam tewas 0-2 menyaksikan Jepun ceria melangkah ke suku akhir sebagai juara kumpulan. Shimizu Kazuya meletakkan Jepun di depan pada minit ke-6 dan dia terus mempamer aksi cemerlang selepas berjaya menggandakan kedudukan pada minit ke-36. Kekal 2-0 sehingga tamat perlawanan, Jepun gah mara ke suku akhir selaku juara kumpulan sementara Vietnam tetap ceria dapat mengiringi Jepun mengecewakan Arab Saudi yang menamatkan saingan di tempat ketiga selepas turut mengutip 6 mata. Sekian Buletin 1.30, visual kejuaraan basikal ekstrim BMX di Colombia mengakhiri berita hari ini. Dengan itu, saya Izrina Amir Hamzah. Salam hormat dan Assalamualaikum.